Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 2 Ramadan. Bermakna hari ini adalah hari kedua kita kaum muslimin menjalankan perintah yang mulia daripada yang maha mulia. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sepanjang masa, waktu, tempat dan niat kita berbuat untuk Allah, untuk syiar Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, maka Allah pula berbuat untuk kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Seperti temu janji kita sepanjang bulan Ramadan, 9 pagi setiap hari bersama dengan Pro Media Tajdiid di dalam rancangan Madrasah Ramadan. Kita membincangkan tentang apakah kebaikan demi kebaikan yang boleh kita buat dalam hidup kita. Kita mengambil suatu buku kecil ini daripada Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi. Mengambil intipati daripada tulisan Imam Ibn Qayyim tentang atharudz dzunub, tentang kesan-kesan dosa itu alal afradi wasyu'ub, terhadap diri sendiri dan sekitar kita, keluarga, anak-anak, masyarakat, negara dan sebagainya. Pada satu Ramadan, kita telah bincang tentang kesan dosa itu kepada ilmu. Apakah kesan dosa kepada ilmu? Dan sekarang kita masuk yang kedua, iaitu atharat dzunub itu terhadap rezeki kita. Dampakkan dosa terhadap rezeki. Ada tak ada dosa yang kita buat ini berpengaruh kepada rezeki kita? Maka cuba pada 2 Ramadan ini kita lihat apakah suatu keterangan yang ringkas yang dibuat oleh penyusun buku ini. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menggunakan perkataan, dia kata wa minha haramanu rizq. Dia kata satu daripada kesan buruk kepada kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita dan mungkin pergi sampai kepada anak pinak kita, kesan dosa yang kita buat. Maksud dosa di sini adalah ikhwan, dosa yang tidak ditaubat. Bukan dosa yang ditaubat. Kata Abdullah bin Abbas, la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Itu boleh tengok dalam Az-Zahabi Al-Kabair. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak pernah dianggap dosa itu besar sekiranya disusuli dengan istighfar. Orang tu buat dosa, istighfar. Buat dosa, istighfar. Maka tak pernah dianggap besar. Wala kabiratan, wala saghiratan ma'al israr. Dan tak pernah dianggap dosa itu kecil kalau dibuat berterusan dan tanpa istighfar. Jadi dosa manakah yang memberi kesan dalam hidup kita, pada hati kita, rezeki kita, ilmu? Iaitu setiap dosa yang tidak ditaubat. Yang tak disebut astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa yang tidak disebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
Dosa yang kita buat, kita tak kata astaghfirullah. Yang kita tidak kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Innaka antal ghafurur rahim. Dosa-dosa yang dibuat, kemudian dosa itu diraikan. Satu, dia buat dosa. Kedua, dia raih dosa. Dia enjoy dengan dosa. Dia seronok dengan dosa. Dia meraihkan dosa. Raihkan dosa dengan dosa pula. Lepas tu tidak ada istighfar. Tidak ada dikatakan sebagai penghapus kepada dosa. Istighfar penghapus kepada dosa. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang disusuli selepas itu boleh bertindak sebagai penghapus kepada dosa. Dia tak buat itu semua. Seperti tinggal semayang. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, tak ada istighfar. Dan tidak memulakan balik semayang itu. Tinggal lagu tu aja. Maka dosa-dosa seperti ini ada kesan dalam hidup. Kerana itu ikhwan, kita kena tahu bila Allah melarang kita daripada dosa, bermakna Allah melarang kita daripada keburukan. Allah memberi kepada kita kebaikan. Itu doa yang Allah sendiri ajak untuk kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Di dunia ini ada hasanah, atina, Rabbana atina, wahai pencipta kami, penjadi kami, berilah kepada kami atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Para ulama kita ikhwan menyebut kebaikan itu tidak termasuk dosa di dalamnya. Kerana dosa tidak ada kebaikan. Kebaikan kita dengan Tuhan tidak ada, kebaikan kita dengan makhluk tidak ada, kebaikan kita dengan alam kauniyah sejagat pun tidak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Bermakna hidup tanpa dosa. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat itu kebaikan. Kebaikan di akhirat. Jadi kita tengok dalam tafsir. Di antara kebaikan yang Allah bagi kepada kita akhirat ialah Allah tidak mengazab kita dan menghisab kita kerana dosa. Allah ampun dosa kita sejak di dunia. Sebab itu kita perhatikan bila mayat keluar daripada rumah. Sejak daripada dia mati tak keluar lagi tu. Dia terbaring atas katil dalam rumah dia. Kita bila pergi buka muka dia, terus dah kita sebut Allahumma ghafir. Kita sebut nama dia. Jadi Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abi Salamah. Kerana tutup mata, dia off hidup dia sahaja. Inilah benda pertama kita minta. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Apa makna ampun? Ampun bermakna kafarah. Bermakna hapuskan dosa dia. Delete buang, hancurkan, lebur buang. Apa makna ampun? Ampun bermakna asitru, tutup. Tutup, tidak ada perbincangan dan tak akan ditunjuk pada orang dunia pun akhirat. Tapi yang lebih memalukan akhirat, bukan dunia. Dunia ni malu ada had, ada batas, ada masa, ada tarikh luput. Tapi akhirat sangat memalukan. Bila malu akhirat itu dikatakan yaumun asir. Itu adalah hari yang paling susah. Kalau malu akhirat itu cukup susah. Maka bila kita Allahumma, sama ada Allahumma ghafirli atau Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir, sebut nama mayat itu, kesemuanya mengandung makna, ya Allah, kau hapuskanlah kesalahan dia. Kau buanglah kesalahan dia. Kau delete-lah kesalahan dia. Dan kau tutuplah kesalahan dia. Kenapa ikhwan? Kerana kesalahan itu bila tidak diampuni dan tidak diminta ampun, maka dia mengundang perkara yang kita nak bincang ini. Apa dia? Dihalang barakah rezeki.
Dan ada ulama membaca dengan dua makna. Satu dengan makna dihalang barakah rezeki masuk. Yang kedua, dihalang rezeki itu sendiri. Tetapi dengan makna yang kedua itu, lebih banyak ulama baca. Orang yang terlibat dengan dosa, yang dihalang tu apa dia? Dihalang kehormatan rezeki. Terhalang barakah rezeki. Manfaat rezeki. Karena itu ikhwan, penulis kata pada kita, sebagaimana takwa mendatangkan rezeki, demikian pula meninggalkan takwa itu mendatangkan kefakiran. Adapun apa yang kita lihat berupa realitas kaum kafir ataupun kaum fasik yang mendapatkan kelapangan rezeki, maka itu hanyalah istidraj, yakni tipuan. Sebagaimana tersebut dalam hadis, "Iza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, maka itu hanya istidraj. Kemudian Nabi kita Muhammad wa Nabiullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ke-44 daripada suratul An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nabi baca ayat ni, ayat 44 suratul An'am. Terjemahan ayat ni, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bihi, apabila mereka lupa tentang apa yang diingatkan kepada mereka. Diingat apa kepada mereka, ikhwan? Diingatkan kepada mereka tentang zikrullah, tentang Allah, tentang Nabi, tentang rukun iman. Diingatkan kepada mereka tentang ayyamillah, hari kita balik bertemu Allah. Apa mereka buat? Nasu, mereka lupa. Mereka melupakan. Mereka mengabaikan. Falamma nasu ma dzukiru bih. Mereka mengambil sikap leka, lewa, sikap tak pandang, tak penting. Tak apalah, memanglah ada mati, tapi tak apalah, tak pentinglah sangat. Bila mereka mengambil sikap ini, falamma nasu ma dzukiru bih, diberi peringatan tentang Islam itu sendiri, hukum hakam dia. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika itu Allah melakukan kepada mereka istidraj. Apa dia? Allah membuka kepada mereka pintu-pintu sesuatu. Pintu-pintu kesenangan dunia. Allah buka. Allah bagi mereka dapat. Bagi-bagi segala-galanya. Hatta iza farihu bima utu. Sehinggalah mereka farihu, farah. Mereka seronok, enjoy, gembira. Masuk ke dalam keseronokan itu. Allah kata, akhaznahum baghtatan. Ketika itu kata Allah, akhaznahum baghtatan. Kami ambil balik apa yang kami bagi dalam keadaan baghtatan. Baghtatan merujuk kepada makna mendadak. Kami ambil dalam keadaan cukup segera. Kami tarik dalam keadaan paling berat. Masa kami tarik tu, nikmat kami balik pada dia, dia menanggung satu benda yang cukup berat. Dia sakit amat-amat. Sehingga kan apa jadi pada dia? Fa'idhahum mublisun. Dia jadi orang yang sangat, kita kata, tersungkuk di hadapan Allah. Dia tanggung sesuatu yang cukup pedih. Dan dia seolah-olah duduk dalam keadaan macam orang putus asa. Maksudnya, penulis kata, mereka bergembira, mereka sombong, mereka angkuh dengan apa yang diberikan pada mereka berupa kesihatan, keafiatan, kecukupan, harta dan ketenangan. Sehingga ketika itu telah mereka sehinggakan
ketika itu telah mereka peroleh, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, iaitu menghukum dengan kuat dan keras, sebagaimana firman Allah pada ayat 102 surah Hud. Allah katakan, inna akhadnahu alimun syadid. Inna akhadnahu alimun syadid. Allah kata sungguh seksa yang inna akhaznahu. Sesungguhnya kata Allah, akhaznahu, aku bertindak kepada mereka. Aku bertindak kepada dia. Alimun syadid. Dengan suatu tindakan yang sangat pedih dan keras. Subhanallah. Itulah maksud ayat tadi, akhaznahum baghtatan. Maka natijah dia, fa'idhahum mublisun. Kenapa itu terjadi, ikhwan? Kerana inna akhaznahu alimun syadid. Tindakan yang Allah ambil kepada orang yang lupa Allah, tak mempedulikan peringatan Allah, sangat pedih dan sangat keras. Penulis kata makna al-baghtah adalah tiba-tiba. Tuhan bawa balak dalam bentuk tiba-tiba, dia tak sangka. Itu hukuman yang paling berat atas manusia. Sebab jika dia mengetahui azab sebelum turunnya azab, maka dia bisa lebih tabah lagi siap. Adapun jika azab itu datang secara tiba-tiba sebelum ada persiapan untuknya, maka ini lebih keras dan lebih pedih. Kena dalam keadaan tak jangka nak kena. Yang dimaksud dengan rezeki, dalam ayat ni Tuhan kata, fatahna alaihim abwabi kulli syai', kami buka pintu rezeki. Yang dimaksudkan dengan rezeki ialah apa yang sedikit tapi cukup, bukan apa yang banyak tapi melekakan. Sebagaimana tersebut dalam hadis, fa inna ma aqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Nabi sebut dalam riwayat ini, ikhwan, sesuatu yang sedikit, fa inna ma qalla wa kafa, sesuatu yang sikit, Nabi kata cukup, itu lebih baik, Nabi kata, daripada banyak tetapi melekakan. Jadi rezeki Allah bagi tak mesti dalam amount yang banyak, dalam kuantiti yang banyak, tetapi rezeki juga merujuk kepada makna kecukupan. Wa in qalla, walaupun dia sikit. Betapa banyak orang memiliki kekayaan, wang yang banyak, bermilion-milion, sedangkan dia tetap menderita dan tak pernah bahagia. Dia tidak pernah terlepas daripada 3 perkara. 3 perkara ni dia tak terlepas. Apa dia? Kesedihan yang tetap melekat di hati, kepenatan yang terus-menerus untuk mendapat harta, penyesalan yang tiada habis-habis selepas dia memiliki harta. Takkan terlepas kepada dia. Sebab tidaklah dia memperoleh sesuatu dari dunia, melainkan dirinya menginginkan apanya lebih darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubu Allah ala man taba." Nabi kata, seandai kata anak Adam memiliki 2 lembah harta, nescaya dia mencari lembah ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi rongga anak Adam kecuali tanah, yakni mati. Dan Allah menerima taubat siapa yang bertaubat. Itu adalah fitrah dalam pencarian. Nanti kita akan bincang, ikhwan, kenapa Nabi sebut benda ni. Betapa banyak orang yang ehwalnya tidak diketahui banyak orang, sedangkan dia terlipur matanya, terhibur jiwanya. Dari Ubaidullah bin Muhsin Al-Khatmi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi,
'inda qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya. Nabi kita barang siapa yang pada pagi harinya dalam keadaan aman di tempatnya. Bangkit pagi-pagi, Nabi kata, dia aminan fi sirbihi, dia selamat, dia sehat, dia okey. Mu'afan fi jasadihi, sihat tubuh badan dia. Indahu qutu yaumihi, hari itu di sisi dia cukup benda yang dia nak makan untuk diri dia, untuk anak-anak dia, keluarga dia. Nabi kata faka'annama haizat lahu dunya. Kalau itu yang berlaku pada dia, sebenarnya Nabi kata seolah-olah dia telah mendapat dunia seluruhnya. Faka'annama, seolah-olah Nabi kata haizat lahu dunya, seumpama dia telah pun dikumpulkan kepadanya kebaikan dunia itu. Alhamdulillah ikhwan, kita sedang melihat bagaimana kesan dosa kepada diri seseorang. Imam kita ikhwan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia Ad-Da' wa Dawa, satu perkataan yang menarik. Perkataan ini disebut oleh sebahagian salaf. Dengan perkataan Imam Ibn Qayyim menyebut, dia kata waqala ba'du salaf, telah berkata sebahagian salaf. Apa salaf kata? Salaf kata inni la'asi Allah fa ara zalika fi khalqi dabbati wa imraati, fi khuluqi dabbati wa imraati. Salaf kata, aku buat dosa. Ialah walaupun mereka salah, mereka terlibat dengan dosa, kerana dosa itu adalah fitrah anak Adam. Tapi bezanya mereka istighfar. Pasal itu dikatakan bagi tiap-tiap anak Adam itu khata, mereka bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, khairul khata'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang taubat, istighfar. Tapi yang ni yang dahsyat, ini yang menarik yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Salaf kata, dia kata aku maksiat Allah. Aku derhaka Allah. Saya tidak tahulah maksiat apa yang dia buat. Tapi itu perkataan dia, inni a'si Allah. Aku maksiat Allah. Selepas aku maksiat Allah, saya fikir mungkin dalam keadaan dia tak sedang. Kemudian masa tu berlalu dan dia pun tak istighfar sebab dia tak sedang. Dia kata yang ni berlaku pada aku. Apa dia? Fa ara zalika, aku melihat satu perubahan yang sangat dahsyat. Pada apa dia kata? Dia kata pada binatang yang aku naik. Pada kenderaan aku, binatang. Ada kesan yang buruk pada dia. Dan aku lihat kesan yang buruk kepada isteri aku. Kesan buruk. Seolah-olah Allah cabut barakah. Barakah binatang, binatang jadi bengih. Binatang jadi macam tak mau bagi manfaat pada aku. Macam hilang kasih sayang aku dengan dia. Isteri aku pula macam tak hormat pada aku. Banyak benda kami terhalang, kebaikan demi kebaikan. Kasih sayang aku rasa macam pudar. Aku perasan kejadian itu berlaku. Sehinggalah aku membawa hati aku pada Allah. Aku minta ampun pada Allah. Dan minta tunjuk daripada Allah di mana silap aku. Dan Allah mengilhamkan kepada aku istighfar. Maka selama aku beristighfar, minta ampun pada Allah, aku melihat satu kejadian yang pelik. Yang berikutnya, binatang dan isteri aku seolah-olah datang balik pada aku. Subhanallah ikhwan. Statement-statement yang macam ni ikhwan ada. Kita baca dalam buku mutaqaddimin, kita baca buku para ulama, ada. Menunjukkan betapa kehidupan ini banyak barakah hidup terhalang dalam bentuk rezeki apabila maksiat itu dilakukan. Kerana itu ikhwan, saya ingin berkongsi pada kita semua ikhwan, apa yang disebut oleh para ulama kita, para salaf kita.
dalam kita memahami rezeki dan kurnia Allah pada kita, supaya kita tahu apa sahaja kondisi kita itu sedang di dalam barakah Allah. Supaya kita tak termasuk dalam kategori orang yang mendapat rezeki tapi dihalang oleh Allah. Seperti mana kita mendapat Ramadan Al-Mubarak. Ramadan satu rezeki, ikhwan, satu kurnia Tuhan pada kita. Tapi dapatlah kita barakah Ramadan. Kita sebagai orang yang berpuasa Ramadan, sebagai orang yang ada niat dan sebagai orang yang sedang imsak. Ini waktu imsak ni pada kita. Menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbit matahari beserta dengan niat sehinggalah ghurub matahari, jatuh matahari. Itu tempoh imsak. Andai kata orang yang berpuasa tidak melakukan imsak, bermakna dia melakukan pencerobohan pada ibadat saum Ramadan. Dan kedudukan dia sangat tidak diberkati oleh Allah. Banyak barakah demi barakah Tuhan turunkan. Tapi adakah semua itu, semua manusia dapat barakah? Belum tentu, ikhwan. Apakah perkara-perkara yang menghalang kita daripada dapat barakah? Maka salah satunya adalah kesan dosa. Sehingga Allah menyebut dalam ayat dia, ikhwan. Allah menggunakan perkataan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Sangat dahsyat ayat ni, ikhwan. Sehingga Allah bagi tahu kepada kita tentang laut, tentang darat. Kalau orang tu pergi diving, dia dapat melihat keindahan dalam laut. Kalau dia hiking, dia dapat lihat keindahan di bukit dan di paras bumi. Darat ini banyak orang menggembara, melihat keindahan alam. Cantik alam ni Tuhan buat kerana Allah Maha cantik. Dia buat cukup cantik. Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardi. Dia guna perkataan wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albabi. Oh, subhanallah. Allah buat langit, dia buat bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Allah kata sesungguhnya pada kejadian langit, fi khalqis samawati, pada kejadian langit yang bukan selapis. Dia guna perkataan samawat dengan plural. Allah kata pada kejadian langit itu yang bukan selapis tu, dia bertingkat-tingkat, bersusun-susun. Dan macam mana Allah Ta'ala buat langit? Dia guna perkataan fi khalqi. Fi khalqi. Sangat takjub, ikhwan. Arab dia kalau dia guna perkataan khalq, dia nak merujuk kepada apa? Dia nak merujuk kepada dialah pencipta awal. Kalau dia tak cipta, benda tu tak ada. Yang kedua, dia tidak pernah mencontohi mana-mana pelukis lain. Lukisan dia, ciptaan dia bukanlah kerana dia tengok orang tu buat. Kerana dia dapat ilham, kerana dia tengok pelukis ni. Tak. Itu adalah daripada min nafsihi. Daripada diri dia sendiri. Qama binafsihi. Dia bukan daripada luar masuk ke diri dia. Dia mencipta dengan diri dia sendiri. Sungguh, kata Allah, ketika kami menjadikan langit dan bumi, sungguh, kata Allah, kami tak pernah tiru siapa-siapa. Macam mana kami buat? Badi'us samawati wal ard. Kami tak pernah mengambil contoh daripada mana-mana orang. Kami tak pernah menumpang idea siapa-siapa. Badi'us samawati wal ard. Kami menjadikan langit dan bumi dengan kudrat dan ilmu kami. Tengok Allah kata, punya cantiklah langit dan bumi ini. Yang di situ ada tanda kebesaran Allah. Macam mana? Allah kata, wakhtilafil laili wan nahar. Bila ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, Allah buat satu benda, ikhtilaful laili wan nahar. Allah menyebut tentang macam mana dia mengheret warna malam keluar
dan dia memasukkan warna siang masuk. Oh subhanallah. Perkataannya ketika malam nak pergi, siang nak datang. Atau siang nak pergi, malam nak datang. Allah kata mereka berselisih. Berlaku satu perselisihan yang cantik, yang elok, yang tidak merosakkan. Warna siang tak masuk dalam malam, malam tak masuk dalam siang. Berlaku satu perselisihan yang cukup cantik dan unik, kata Allah. Waqtilafil laili wan nahar. Kami selisihkan. Tak rosak, tak cacat. Macam orang pandai color, art. Dia ambil satu warna, dia letak di dinding ke di retas, lepas tu dia letak warna lain. Dia boleh buat satu line, warna ni tak masuk ke sini, tak ceroboh. Warna ni tak masuk ke situ, ceroboh. Tak berlaku comot. Tak berlaku comot. Dia warna dia duduk di sebelah dia, warna dia duduk di sebelah dia. Bila kita tengok cantik, tak berlaku perselisihan. Timbul pun tak, tenggelam pun tak, tebal pun tak, nipis pun tak. Allah kata, waqtilafil laili wan nahar. Kami selisihkan warna siang dengan warna malam. Siang cantik, cerah siang. Tapi bila dia nak bertukar di ufuk langit itu, dia ada satu warna pertukaran. Allah kata cantik. Tapi kesemua ini, kata Allah apa dia? Berguna untuk siapa? Untuk orang yang berfikir. Dan berguna untuk siapa? Pemikiran itu sampailah membawa dia sujud pada Allah. Dan dia kata, subhanaka ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Bukanlah kau buat benda ni semuanya dengan sia-sia. Selamatkanlah kami daripada api neraka. Subhanallah ikhwan. Allah telah menjadikan kesemua ini untuk kita. Allah memperlihatkan kebesaran dia ini untuk kita. Untuk kita. Dia letak kita di sini supaya kita mencari rezeki. Tapi dia tak maulah kita buat sesuatu di sini, tempat yang terlalu sementara ni, sehingga kita terhalang daripada mendapat barakatul rizq. Macam mana barakah rezeki itu akan tercabut? Dengan dosa. Dosa yang tidak ditaubati dan diistighfar. Maka secantik-cantik langit, secantik-cantik bumi, secantik-cantik laut dan darat, Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah kata, just like this. Kami bagi rosak semua. Itu bayang, orang nak bagi rosak barang bikinan dia yang cantik. Senang kan? Kita draw, anak kita draw. Anak kita, umur 5 tahun ke 7 tahun pergi sekolah. Cikgu bagi draw, dia draw. Budak 5 tahun nak draw macam mana? Kata dia lukis muka pak dia. Kalau muka pak dia tu jadi muka Popeye, tu besar rahmat dah lah. Jadi orang lidi, Simon Templar. Jadi orang lidi, kepala bulat, lidi tangan, lidi kaki. Badan lidi. Tu kira cantik lah. Anak tunjuk. Kata ayah, dia lukis. Ayah dia tengok, lukis apa? Ayah dia keromot kertas tu baling ke dinding. Agak-agak dia jadi apa? Dia menangis, dia riau. Dia lari, pergi habaq kat mak dia. Kenapa? Itu barang ciptaan dia. Buruklah pada mata orang, itulah yang baik kat dia. Tapi Allah Ta'ala kata, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat darat. Allah kata macam tu saja. Zaharal fasad. Kami attack. Kami hantar bala tentera kami. Rosakkan langit dan bumi. Rosak langit dan bumi. Allah tak sayang ke dia buat langit? Tak. Dia tak perlu sayang benda tak ada nilai. Tapi kenapa rosak? Apa yang merosakkan langit dan bumi? Sampai pada peringkat Allah kata, fil barri wal bahri. Barri wal bahri. Darat yang tak bertepi ni. Rosak. Bahri. Laut yang orang selam masuk dalam laut tu nak tengok khazanah dia. Rosak kata Allah.
Kita orang kata, kalau darat ini dia rosak, it's okay. Pasal banyak kita muatan kapasiti di sini. Tapi laut tu boleh rosak ke mana? Yang duduk dalam laut cuma ikan paus, ikan hiu, jerung. Macam mana mereka nak ada idea rosak ni? Allah kata Allah bagi rosak. Lepas itu Allah sebut darat dulu. Sebab makhluk-makhluk di darat ni akan bagi rosak tempat lain. Sebab tu Allah bagi tahu pasal apa? Bima kasabat aidin nas. Dengan apa? Bima kasabat. Dengan apa yang diusahakan, dibikin, dibuat. Aidin nas. Allah guna plural lagi sekali. Bukan tangan satu orang. Aidin nas. Tangan-tangan manusia di darat. Rosak sampai ke laut. Allah bagi rosak. Allah bagi rosak. Kenapa Allah bagi rosak? Tangan manusia. Tangan apa? Tangan pendosa. Hati pendosa. Fikiran pendosa. Apa saja dia buat. Dia soroklah niat dia macam mana pun. Akhirnya Allah zahirkan kerosakan. Kenapa? Kerana hati dia meniatkan kerosakan. Dia katalah projek lah, pembangunan lah. Akhirnya itu bukan projek. Itu kerosakan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan jangan buat rosak di bumi ni. Dia berkata siapa buat rosak? Kami buat baik. Yang kami buat adalah pembangunan, kebaikan, kemajuan. Allah kata dah, itu kerosakan. Akhirnya rosak darat, rosak laut. Bima kasabat aidin nas. Kerana apa yang diusahakan, dibikin oleh tangan-tangan manusia. Tapi tengok. Ada satu benda cukup besar dan amat mulia. Allah sebut di ujung. Allah sebut di ujung tu. Kenapa Allah mengizinkan kerosakan tempat manusia duduk? Kerana satu benda cukup mulia dan amat mulia. Apa dia? Allah kata, la'allahum yarji'un. Subhanallah. Kami buat dan kami izin benda itu berlaku sebab kami nak mereka bertaubat pada kami. Mereka kembali pada kami. Rupanya kembali pada Allah Ta'ala itu senikmat-nikmat benda. Manusia dengan rosak, manusia tanggung kerugian yang besar. Tapi Allah kata, kalau dengan rosak itu dia tak kembali pada kami, dia lagi rugi. Sebab untuk Allah mengelokkan balik alam ini sangat senang. Sebab dia pencipta yang awal. Dia yang buat. Itu desain dia, barang bikinan dia. Dia buat. Maka tak ada susah apa dia nak repair balik, nak buat semula. Kita ni ikhwan duduk dalam dunia ni. Lepas tu kita mati. Hancur tulang kita isi ke mana tulang, ke mana duduk dalam tanah. Daripada hari dia nak bagi kita hidup balik. Dia bagi kita hidup. Kita jadi khalqin jadid. Macam mana ciptaan baru, cantik. Isi yang dah ke mana, tulang yang dah ke mana, roh yang dah ke mana, jasad yang dah ke mana. Tiba-tiba jadi khalqin jadid. Satu ciptaan baru. Macam kita tak pernah rosak. Maka Allah kata, bukankah aku dah abang berkali-kali bahawa Allah Ta'ala itu adalah pencipta kamu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ia akan repair balik, akan buat balik segala tulang belulang yang telah hancur, lebok, makan tanah itu, ialah yang telah mencipta dia pada pertama kali dulu tu. Siapa dia? Allah. Allah cipta ini semua. Allah boleh buat balik alam ni jadi indah, susun balik jadi elok. Fi manazili. Allah susun pada manzil dia, pada kedudukan dia balik, point-point dia balik. Tapi Allah nak satu je. Allah nak kita yarji'un, kembali pada dia. Rupanya kembali pada Allah tu lebih bernilai kepada Allah bila hamba kembali pada Allah daripada dunia dan kecantikan dunia ni. Sampai Allah tak pedulilah dunia tu boleh rosak, asalkan hang kembali pada aku. Maka selagi manusia tak kembali pada Allah, hukuman itu berterusan. Dianggap sebagai orang yang
belum bertaubat, belum dapat pelajaran daripada hukuman, akan ada lagi hukuman. Maka salah satu Allah menghukumnya ialah Allah tarik apa dia? Barakatul rizq. Haramanu rizq. Kehormatan rezeki. Rezeki terhalang, berkat dia terhalang. Kemungkinan duit banyak. Tapi banyaknya duit itu langsung tidak ada ke arah kebaikan. Saya kongsikan kepada kita semua ikhwan, ada satu dua perkara yang para ulama kita sebut tentang rezeki ini. Satu, cuba kita lihat, kita lihat dalam hidup kita. Kita orang kaya, kita orang bisnes, kita ada macam-macam. Alhamdulillah kita ada macam-macam. Malaysia ni, walaupun ekonomi kita jatuh, tak kuat macam dulu. Politik kita tak stabil macam dulu. Tapi kalau banding dengan negara lain kita pernah pergi keluar, kita masih syukur lagi. Korang-korang apa dia? Malaysia ni kaya dengan rahmat Allah dalam bentuk hasil bumi. Ayak dalam Malaysia ni cukup-cukup nikmat. Warna ayak, rasa ayak, bau ayak, cukup-cukup nikmat. Saya pergi taklah jauh sangat, cuma ke negeri Saddam Hussein. Ayak dia tak boleh minum, ikhwan. Kena masak dulu. Tak boleh minum. Pergi minum lagu tu, mampus muntah. Dengan masin dia, dengan tak sedap dia. Balik Malaysia sampai ke airport. Masuk dalam pancong. Pancong airport tu, tak tapis dah ayak, suar mulut minum. Orang kata, ini jalan tandas, peduli apa aku dalam tandas. Lepas tu dia tengok orang luar masuk dalam tandas kita di airport tu, minum ayak lagu tu kan. Buka apa ayak minum. Sebab negara dia punya ayak, punya tak sedap. Ada warna elok. Warna ayak elok. Tapi bila kena kulit gatai, dia jadi macam apa, sopok tak sopok, garam. Kelopak garam tu, gatai. Bila garu-garu jadi pedih. Kulit jadi melupas. Tapi Malaysia ni Allah bagi ayak. Memang ayak turun daripada langit, keluar daripada bumi. Rahmat. Cukup-cukup rahmat. Tambah ayak negeri Pulau Pinang ni. Allahu Akbar. Memang rahmat. Sampai orang kata masak nasi kandar di belah Kuala Lumpur tak sedap. Pasal ayak Pulau Pinang. Ambil segala rempah-rempah tu spicy tu pergi masak di tempat lain. Jadi pakai ayak tempat lain. Tak jadi. Tak jadi nasi kandar tu tak jadi. Memang jadi nasi kandar. Bila makan-makan, hati nak kata, awak tak macam Penang. Tapi orang yang masak tu pun bawa orang Penang pergi. Masak. Tapi awak tak jadi. Rupanya cek. Ayam. Maka hantar pula satu kontena trailer bawa ayam. Pakai ayak Penang, masaklah tak mana pun. Baru jadi. Subhanallah. Allah bagi kat kita nikmat mestara tu, ikhwan. Nikmat. Maka masih rahmat duduk dalam Malaysia ni, masih rahmat. Makan, minum, keseronokan, pengimarahan kita dalam bulan Ramadan. Walaupun tanah Arab tak samalah macam tempat kita ni. Tapi tempat kita ni banding tempat-tempat lain, ya Allah, masih lagi sempurna. Masih lagi sempurna, ikhwan. Jadi cuba kita lihat satu dua perkara ni. Pertama, apabila Allah bagi pada kita rezeki, supaya kita tak nak masuk dalam tajuk kita bincang ni. Bila Allah bagi pada rezeki, tengok. Apabila Allah bagi pada kita rezeki, nama ada duit, nama ada pangkat, nama ada kesihatan, apa sahaja rezeki Allah Ta'ala bagi, cuba tengok. Hari rezeki itu masuk, dia menjadi penghalang tak kita mentaati Allah? Jadi tak penghalang? Dulu boleh taat Allah, boleh pergi semayang, boleh macam-macam lah mentaati Allah. Tapi sejak rezeki masuk, sejak jadi kaya, sejak jadi orang berpengaruh, ketaatan kita pada Allah itu duduk pada tempat dia kah? Ataupun sedang drop, kita tak perasan. Satu, tengok yang tu. Yang kedua, cuba kita tengok apa dia, ikhwan.
Cuba kita tengok, masa rezeki Allah bagi pada kita ni, pangkat ke, jawatan ke, apa projek sekalipun, rezeki itu masa dia nak mai pada kita, dia lalui tak suatu jalan liku-liku yang dipanggil benda haram dan syubhat. Dia lalu tak benda tu? Dia mai kot tu kah? Sebagai contoh, nak dapat satu projek, kena bagi rasuah dulu. Kalau tengok dalam Tamil movie lah, pilihan raya Tamil movie ni sampai peringkat kita boleh tentukan siapa menang, siapa kalah. Dalam Tamil movie. Mau parti ni menang, menang dah. Mau kawan ni kalah, kalah dah. Wahai tengok dari segi vote kepada dia tu, patut dia menang. Tapi kalah dah. Boleh ditentukan oleh satu pihak lain. Kita nak menega, hanya nak ambil lesen tepi jalan, perlu tak bayar rasuah? Hak bayar di pejabat tu Hasim. Ni bayar sebelum masuk pejabat. Bagi resit, bagi bayar duit RM35. Resit keluar RM30. Kita nak dapat hak kita itu, perlukah benda-benda haram ni kita buat? Satu. Itu dua. Tiga. Apa dia ikhwan? Masa rezeki itu masuk dalam hidup kita, apa sahaja rezeki, kawan-kawan pun rezeki, kereta, rumah, perniagaan, semua rezeki. Masa dia masuk tu, cuba kita perhati akhlak yang ada pada diri kita, berubah tak berubah. Nak tengok kawan kita seorang, dia dapat duit, tak lama bukan kata dapat duit, dia dapat tanam duit emas dalam rumah dia, angkat seluar sampai ke pusat. Dandan gigit capati. Gelak dah macam lain dah. Gelak dah macam lain dah. Masa rezeki itu masuk dalam hidup kita, akhlak kita berubah tak? Selama ni kita jumpa orang, Assalamualaikum, kita boleh pergi mengaji, kita boleh pergi sana, kita boleh campur tanpa batas. Bila rezeki itu masuk, kekayaan itu masuk, akhlak kita yang mulia hari itu ni, berubah ke tak berubah? Tengok yang tu. Lagi satu apa dia ikhwan? Yang keempat, apabila rezeki itu masuk, hari pertama dia masuk, hari kedua dia masuk, hari ketiga dia masuk, cuba kita tengok pada diri kita. Kesyukuran kita pada Allah meningkatkah menurun? Tu hari mula dia masuk, alhamdulillah. Tapi dia masuk lagi. Punya duk masuk sampai terlupa dah nak syukur. Bila orang tanya pada kita, macam mana tuan dapat rezeki ni? Saya kerja kuat. Macam mana tuan dapat rezeki ni? Oh, bukan senang dapat. I work hard. Very hard. And very smart. Tak ada dah Allahu Akbar kalau bukanlah kerana Allah. Allah bagi contoh dalam Quran. Satu orang yang dapat rezeki, besar rezeki dia ikhwan. Rezeki dia bukan kata dalam negeri dia. Dia berpengaruh sampai negeri orang. Boleh kata 2/3 dunia rezeki dia. Tapi Allah rakam dalam ayat. Apa dia sebut? Dia kata, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Dia kata semua ini min fadli rabbi, kurnia Tuhan aku, Sulaiman bin Daud alaihi masalam. Kekayaan Sulaiman itu bukan kekayaan negeri Palestin, ikhwan, tetapi kekayaan dia keluar daripada bumi Syam. Dahsyat. Tapi dia kata ini kurnia Tuhan. Kita bukan Sulaiman bin Daud, kita hanya kontraktor biasa. Dapatlah projek 30,000, 40,000, 100,000. Hari pertama dapat, alhamdulillah. Betul, hari berikutnya, sebelum dapat, tangan boleh jalan elok, duduk tepi pinggang elok. Dapat 2 projek, tangan duduk belakang lah. Tangan masuk dalam poket. Dia jadi lain macam.
Maka tengok kesyukuran kita kepada Allah itu dapat bertahan ataupun tidak. Kemudian tengok ikhwan, rezekinya Allah bagi pada kita ni. Rezekinya Allah bagi pada kita tu, rezeki itu menjadi penanggung apa? Apa yang dia tanggung? Dia tanggung charity demi charity, khairat, kebaikan, atau dia tanggung apa? Dia tanggung pembaziran ke? Dia tanggung apa? Rezeki itu, rezeki yang Allah bagi itu, duit yang kita duk pakai Allah bagi banyak tu harta, duit itu dia menjadi penyumbang ke mana? Kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang, taklah berlaku selalu, kadang-kadang, kaya-kaya. Dia nak beli satu buku agama untuk diri dia baca. Tak ada. Tapi kaya, amat-amat kaya. Dia boleh beli buku kepada semua orang. Dia bukan buta huruf. Abang nak mengaji, saya sponsor. Dia boleh sponsor orang baca buku. Dia tak boleh beli satu buku kecil, buku poket untuk diri dia. Tengok yang tu. Kemana rezeki kita pergi? Dia boleh dana itu, sponsor itu, macam bulan puasa macam ni. Kaya-kaya, tapi tak teringat langsung, kod-kod lah, nak ambil daripada 1 sampai 30 Ramadan tu, nak buat apa? Nak buat iftar kepada anak-anak tahfiz. Tak teringat. Tak teringat. Macam kita buat rumah terbuka. Buat rumah terbuka, Alhamdulillah. Tapi tak teringat dalam banyak-banyak nak panggil tu, nak panggil fakir miskin, asnah, memakan rumah kita. Kawan-kawan yang dia kata gelandangan tu. Tak teringat nak jemput. Yang kita jemput siapa dia? Yang macam kita. Kemana rezeki tu pergi? Tengok yang tu. Lagi satu ikhwan, ulama kita sebut, bila kita dapat rezeki tu, kita tengok kecukupan kita tu, dia dapat tanggung tak? Kecukupan. Kita dapat rezeki cukup. Kita peniaga, kita dapat rezeki. Rezeki kita cukup. Lepas makan, lepas minum, cukup. Cukup. Dia jadi rezeki yang cukup. Ya subhanallah ikhwan. Kerana kesemua tanda-tanda itu adalah penentu sama ada rezeki kita barakah ataupun tidak. Rezeki yang Tuhan bagi pada kita tu, Tuhan nak kita tukar dia ke lain kah, ataupun Tuhan nak kita istiqamah di situ kah? Satu orang berniaga, cari jalan rezeki dengan berniaga. Dia berniaga. Berniaga dia maju sahaja, banyak ketaatan daripada Allah terganggu. Berniaga dia maju sahaja, makin banyak benda-benda salah dia kena buat. Berniaga dia maju sahaja, makinlah akhlak dia berubah. Berniaga dia maju sahaja, makinlah dia jauh dengan infak, dengan zakat, dengan sedekah. Maju sahaja rezeki dia, kesyukuran itu mula tertanggal daripada diri dia. Kalau itu yang berlaku, maka itu adalah suatu petanda daripada Allah. Allah minta kepada kita, ubah kehidupan kita. Itu bukan rezeki yang barakah, ubah. Allah nak kita ubah. Tapi kalau berlaku sebaliknya, kita orang politik, kita ustaz, kita orang berniaga tepi jalan, masuk sahaja rezeki kita. Kita sebagai penceramah agama, orang panggil ceramah sana, panggil ceramah sini, kita ustaz. Kita masuk rezeki dalam hidup kita, makin bertambah ketaatan kita pada Allah. Ketaatan kita yang ada itu tak terganggu langsung. Akhlak kita tak berubah. Kecukupan kita dapat. Kita boleh guna rezeki itu untuk benda-benda lain pula. Dan kita tak terlibat langsung dengan larangan Allah. Sebagai orang politik, sebagai YB, sebagai adun, tak perlu pun nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kita sebagai pengarah lah, apakah jawatan besar-besar dalam kerajaan, kita boleh berurusan dengan rakyat tanpa minta rasuah pun. Kalau itu berlaku pada kita, rezeki itu boleh menyara kecukupan kita, boleh menanggung charity hidup kita. Rezeki yang kita pakai itu, ikhwan, kita boleh pakai untuk kebajikan.
Dia tidak mengganggu ibadat kita, wirid kita, solat kita, ketaatan kita kepada Allah, zakat semua dia tak alang, dia tak merubah akhlak kita, maka itu petanda daripada Allah. Petanda apa? Allah nak kita kekal dan istiqamah pada rezeki itu. Tapi kalau berlaku sebaliknya, Allah nak kita ubah. Karena tu kalau kita ubah, tak berubah juga. Inilah ikhwan, tajuk yang kita baca. Para ulama kata, Imam Ibn Qayyim sebut, Ibn Rajab Hambali sebut, Imam Ibn Qudamah sebut, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut, sampai kepada Hujatul Islam Imam Ghazali sebut. Apa dia ikhwan? Kalau dah kita cuba semua jalan nak ubah hidup kita, tak ubah juga. Tak berubah juga hidup kita. Kembali ke sini. Apa dia? Kembali kepada hati kita. Kemungkinan dosa itu ada dalam hati. Istighfar. Maka belum ada lagi dalam dunia istighfar tak mampu mengubah apa-apa. Istighfar dan pengubahan niat mampu mengubah kehidupan manusia. Cari tengok niat kita ni ada tak kerana Allah? Ataupun tak ada langsung kerana Allah. Yang pada satu Ramadan telah saya katakan kita bincang apa dia? Bahawa dosa paling besar adalah dosa hati. Dosa tangan, dosa lain, semua dia datang kemudian. Tapi dosa paling besar adalah dosa hati. Dan jenayah yang paling ngeri, apa dia? Jenayah manusia yang tidak mau hidup dengan istighfar. Ngeri jenayah dia, ikhwan. Pasal itu jahil lebih jahil daripada jahil murakab. Jahil murakab tu pun dah jahil dah. Tapi ada lebih teruk daripada jahil murakab. Apa dia? Bila dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak tahu bagaimana Tuhan respon dia. Dia dapat rezeki kena melalui jalan-jalan salah. Dia tak nampak kata itu Tuhan halang dia. Dia tak boleh pergi dah ke situ. Dia kena ubah karier dia. Dia tak boleh duduk datang situ. Kenapa? Kerana dia kena buat benda-benda yang Tuhan dia tak suka. Dia kena bagi rasuah, dia kena bohong orang, dia kena fitnah orang, dia kena ambil sana bagi sini, ambil sini bagi sana. Dia kena buat macam tu. Dan dia tak nampak Tuhan tak redha dia. Ini paling ngeri, ikhwan. Paling ngeri. Inilah tajuk yang kedua kita bincang apa dia, ikhwan. Dampak buruk daripada maksiat apa dia? Dia berpengaruh kepada rezeki. Kalau kita berbalik rezeki, makan, minum, bini tak cukup. Kita istighfar. Dan suruh bini istighfar. Beli handphone pada anak dah bertukar dah. Bukan kata handphone murah-murah, ya kawan. Mahal-mahal, ribu-ribu. Tapi satu buku agama tak pernah beli hadiah kat anak. Handphone anak dahsyat. Smartphone, smart TV. Dahsyat, ya kawan. Dahsyat. Dalam rumah ni sofa harga ribu-ribu. Tapi tengok, satu tak ada buku pengajian agama. Dia boleh tampung semua benda. Tapi dia tak boleh tampung agama dalam diri dia. Apa situ ada doa kan? Yang orang tua suka baca. Menarik doa ni. Walaupun tak datang daripada Nabi. Tapi muatan doa ni best. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasadi. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ada dalam perukunan. Tapi dia punya doa tu menarik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Apa dia? Ya Allah, kami minta padamu keselamatan agama dalam diri kami. Ya ikhwan. Bila rezeki masuk, kesihatan masuk, pastikan agama dan diri kita selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Bagilah kesihatan pada tubuh badan kami. Wa barakatan fil rizqi. Bagilah keberkatan pada rezeki kami, ya Allah. Yang haram tak boleh jadi berkat, ikhwan. Sampai bila? Wa taubatan qabla al-maut. Bagilah kami sempat bertaubat sebelum mati.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Wa najata minan nar. Dan berilah keselamatan kepada kami daripada azab api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Dan kesianlah, bagilah kemaafan pada kami ketika kami dihisab, ya Allah. Menarik doa ni, ikhwan. Ikhwan, semoga Allah berkati kita semua. Allah berkati Ramadan kita. InsyaAllah, ikhwan, jangan lupa temu janji kita pada esok hari, 3 Ramadan, hari Selasa. Kita ada soalan, ikhwan. Ini soalan daripada penonton kita yang bertanya. Daripada Safiyah Al-Jauziyah. Oh, Al-Jauziyah tu yang main tu. Safiyah Al-Jauziyah. Apa tanda-tanda Allah menerima taubat kita? Alhamdulillah. Ini tajuk yang sangat menarik. Apakah tanda Allah Ta'ala menerima taubat kita? Safiyah, semoga Allah merahmati anda dan merahmati segala yang ada di keliling anda dan kita semua. Kata ulama kita, Malik bin Dinar, Hasan Basri, mereka ni zaman tak sama, tapi mereka ada perkataan yang sama. Apa dia? Sekiranya kami, termasuk Abu Darda, sekiranya kami mengetahui satu amalan kami diterima Allah, itu lebih kami sukai daripada dunia dan isinya. Andai kata kami ada satu maklumat kata semayang yang kami buat 2 rakaat tadi Allah terima. Kami dapat, andai kata kami tahu maklumat tu, maka itu lebih kami suka. Maklumat tu lebih kami suka daripada dunia dan isinya. Daripada apa yang ada dalam dunia, keindahan dia, kenikmatan dia, harta benda dia, daripada dunia dan isinya. Maklumat tadi lebih kami suka. Kenapa, ikhwan? Kerana dalam Al-Quran Allah menyebut bagaimana Allah menerima amal manusia. Saya ambil 2 jalan. Satu, Allah sebut dalam Al-Ma'idah. Bila Allah sebut tentang anak Nabi Adam, membunuh, buat korban, maka Allah tutup ayat tu. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kesemua amal daripada orang yang bertakwa. Subhanallah, ikhwan. Allah menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi, orang yang bertaubat pada Allah ni, apa makna takwa? Takwa itu bermakna imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Setelah dia bertaubat, dia ada ciri ni. Ciri ni dia ada. Habis-habis dia bertaubat daripada dosa, katalah dosa tak semayang. Dia terus duduk di atas jalan, melaksanakan perintah, tak tinggal dah semayang. Dia dah bertaubat dah. Dan sebut kata nak tinggal semayang ni, macam hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa an yakraha ay ya'uda ilal kufri. Dia punya tak suka nak kembali kepada kekufuran, kepada dosa dia, sebagaimana dia tak suka kalau Allah masukkan dia dalam neraka. Ya. Kalau ada ciri itu, Safiyah, kita bertobat, tak kiralah daripada dosa apa kita bertobat. Tiba-tiba ada perasaan tu dalam hati kita. Tak mau dah. Kan dalam Nawawi sebut, Imam Nawawi sebut di dalam Riyadhus Salihin, orang yang bertobat itu apa dia? Dia ada an-nadam. Dia ada perasaan menyesal. Dia ada apa? Dia ada iqla'. Dia stop dosa tu dandan. Lepas tu dia ada perasaan apa? Dia ada perasaan tak mau dah kembali kepada dosa. Dia ada benda-benda tu dalam diri dia, maka itu pertanda Allah terima dosa, Allah terima taubat dia. Allah bahkan bukan kata taubat, semua amal dia buat. Kesemua amalan dia buat. Yang kedua, Allah cerita dalam Baqarah,
Kesemua orang-orang baik-baik ni, bila mereka berdoa bila mereka beribadat pada Allah, termasuk taubat, Allah cerita doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa dia sebut? Rabbana taqabbal minna. Tuhan, terimalah dari kami. Kita minta selalu demi selalu Allah terima taubat kita, maka itu pertanda Allah terima taubat kita. Kita dah taubat, kita memenuhi syarat-syarat taubat itu semua kita ikut. Maka sekarang ni hidup yang baru. Hidup yang baru macam mana? Hidup di atas imtithalul awamiri wajtinabun nawahihi. Kita hidup di atas melaksanakan balik perintah Allah, tuntutan Allah, hukum hakam dia dan menjauhi larangan dia. Itu adalah jalan hidup yang baru. Selama kita hidup atas itu, kita selalu berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terimalah taubat aku. Bimbinglah aku, Ya Allah. Jauhkanlah aku daripada kembali menyentuh balik jalan-jalan yang silam. Itu yang kita buat. Maka itu secara ringkas saya kata, petanda kata Allah Ta'ala menerima taubat kita. Kepada yang bertanya Safiyah Al-Jauziyah tadi. Semoga Allah merahmati kita, insya-Allah. Ada lagi satu. Ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua daripada sahabat kita Hazman Husin. Moga Allah merahmati sahabat Hazman Husin. Dah bertahun-tahun kita minta diampunkan dosa. Dan alhamdulillah sebahagian besar yang zahir dah berjaya kita tinggalkan. Tapi kenapa hidup kita masih tak tenang dan lebih susah dari ketika kita banyak bermaksiat terang-terangan? Wallahu ta'ala alam. Sahabat Hazman Husin, semoga Allah merahmati sahabat, memberi ketenangan jiwa kepada sahabat. Alhamdulillah. Sahabat, dalam hal taubat ini, ada satu perkara yang kita kena tahu. Apa dia? Talbisul iblis. Iblis ada di sini. Jalan taubat ni dia akan duduk di halang kita. Apa dia buat kepada kita? Dia tiup nafsihi, nafkhihi, hamzihi. Dia ada hembusan. Dia punya hembusan pakai apa? Pakai udara. Dia ada hembusan dia pakai air liur. Dan dia ada hembusan dia dalam bentuk bisikan-bisikan. Dia ada. Dan Quran menyebut pada kita, dia boleh hadir depan kita. Kehadiran dia tu, dia menyeramkan kita. Dia boleh kencing kita, dia boleh muntah ke kita, dia boleh makan dengan kita, dia boleh tidur dengan kita. Maka satu daripada benda-benda kelebihan-kelebihan Allah bagi pada dia ni untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Maka apabila kita confirm, kita yakin kata kita dah bertaubat, Allah terima taubat kita. Kalau itu kita confirm, maka perasaan kita kata tak tenang tu tak patut ada. Melainkan itu adalah talbis. Maka kita kena rawat. Rawat penyakit itu. Dengan apa ikhwan? Dengan Quran. Dengan zikrullah. Rawat. Jangan biar perasaan tu ada. Dia yang bisik. Tengok, masa hang jahat dulu hang senang lenang. Lah hang dah jadi baik, melega apa tak jadi. Masa hang jahat dulu, hang buka restoran lah, hang buka besar-besar, hang pakai bomo, hang buat tu, buat ni, kaya-kaya. Bila hang nak kembali pada Allah Ta'ala ni, hang bertobat, semua bomo-bomo pun hang tolak api, hang nak melega betul-betul. Nak back tu pada normal business ni, hang tengok siapa pun tak masuk kedai hang. Ini semua masalah, dia kata. Dah. Itu bukan masalah. Bisikkan tu yang masalah. Ya. Sebab kalau masalah rezeki, dia tak ada kena mengena dengan taubat diterima ataupun tak. Kerana Nabi kita Muhammad pernah balik ke rumah dalam riwayat Tirmizi. Nabi tanya pada Aisyah, hal indaki syai'? Dia tanya pada isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, hal indaki syai'? Nabi kata, isteriku, ada apa dah aku nak makan? Yang tanya ini adalah Rasulullah.
Aisyah kata apa? Aisyah kata Allah belum merezekikan kita lagi apa-apa. Apa Nabi jawab? Nabi kata la ba's. Tak apa, Nabi kata hari ni aku puasa. Subhanallah. Kalaulah rezeki kita itu, rezeki sikit itu dikatakan Allah tak terima taubat kita, maka adakah Allah tak terima taubat Muhammad? Muhammad hidup, Aisyah kata 3 bulan. Dah di Bukhari, 3 bulan. Dapur kami tak berasak. 3 bulan tak masak. Aisyah kata, apa kami makan? Orang hantar susu. Kami makan. Itu pun yang kata Rasulullah ni, bila orang hantar susu, dia akan tanya dulu, Aisyah ada belen tak? Kalau Aisyah tanya buat apa ya Rasulullah, dia kata dia nak bagi sikit dekat Ashabu Suffah. Dalam dia dapat tu tak banyak mana. Huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah. Ada sahabat yang Nabi sebut dengan nama Aminun fil ardi. Dia mendapat gelaran Amin. Sangat amanah. Dipercayai Allah. Panglima perang Abu Ubadah Al-Jarrah. Bila dia nak makan, dia teringin nak makan sesuatu, dia minta ke orang. Dia tak ada duit. Dia panglima perang. Tumpang kawan-kawan makan. Umar pernah tumpang Abu Bakar. Abu Bakar pernah keluar tengah malam. Keluar tengah malam, jumpa Nabi. Tanya, Nabi mana? Saya kata saja. Nabi kata tak saja. Sebab hang bukan jenis keluar malam. Hang nampak? Abu Bakar tersipu-sipu malu. Dalam duk berjalan dengan Nabi tu, cuai kata depan tu nampak Umar. Nabi tegur Umar. Nabi kata, ke mana Umar? Saja ambil angin. Dah, ni bukan time ambil angin. Hang pun lapar apa? Kata, ya saya lapar Rasulullah. Segan nak abang. Lepas tu Umar dengan Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah Rasulullah pun lapar? Nabi kata, ya aku lapar. Tak apa, kita pergi rumah tu. Pergi ke rumah sahabat. Ini ada cerita ni dalam Riyadhus Salihin. Hadis Tirmizi. Sahabat ni bila dia tengok Nabi mai, Allahu Akbar. Dia punya seronok ya kawan. Dia sembelih kambing, dia masuk kambing bagi makan. Nabi makan. Abu Bakar makan, Umar makan. Dia bagi bungkus dia balik. Tu Nabi kata sepatah. Nabi kata, Abu Bakar, Umar, bukankah tadi kita keluar daripada rumah, kita lapar? Sekarang ni Allah dah bagi kita kenyang. Dan Nabi tahu banyak mana Umar makan, banyak mana Abu Bakar makan. Nabi tahu. Dia pun ahli syurga, ikhwan. Besar, membesar depan Nabi. Tapi Nabi baca satu ayat. Nabi kata, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Nabi kata bukan had nikmat banyak ni. Tadi ni kadar benda yang mengenyangkan kita. Banyak mana hampa makan sampai hampa rasa kenyang. Yang tu Tuhan tanya balik. Bukan yang dalam bank tu. Yang dalam bank tu lebih dah. Ni yang tadi masuk dalam perut, dia masuk, dia menghilangkan rasa lapar. Yang tu nikmat tu Tuhan tanya balik akhirat. Kalau yang tu Tuhan tanya balik ikhwan, yang duk ada dalam bank dah 4 tahun tak pakai ni, agak-agak dia tanya ke tak? Tadi dah harga. Ambil seteguk air kita minum. Minum hassa. Nabi bila hassa, Nabi minum sikit. Maka basahlah. Leher kita ke dalam tu basah. Maka itu nikmat. Maka air yang masuk, banyak mana dia masuk basah kita punya aurat ni, itu Tuhan tanya balik. Hang syukur tak yang tu? Subhanallah, ikhwan. Jadi kesemua ini, dia adalah bab lain. Bab Allah menguji orang yang nak mendekatkan diri pada dia. Tapi selagi mana rezeki kita sempit, kalau rezeki kita masih lagi kurang, tetapi dia tak mengubah iman kita pada Allah, tak menghalang ibadat kita kepada Allah, maka ketahuilah Tuhan nak kita duduk pada posisi itu. Jangan ubah.
Tapi kalau sampai keadaan kita merubah ibadat kita, merubah hati budi kita, kita ubah pada karier yang lain. Jadi subhanallah, ini sedikit ujian daripada Allah. Tapi kalau dengan taubat kita belum dapat ketenangan, bermakna kita kena perbanyakkan lagi istighfar. Maka belum lagi ada istighfar tidak memberi kebahagiaan pada orang. Sahabat Azman Hussein, saya doakan kepada Allah, Allah beri kepada sahabat jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebab itu janji Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita akan dapat lagi ketenangan. InsyaAllah sahabat Azman Hussein berkomunikasilah dengan saya masa ke semasa. Kalau setelah kita menambah istighfar kita, kita rasa tak tenang juga, rezeki kita masih sempit, sahabat boleh berkomunikasi lagi. Kita akan bagi lagi apa yang dapat kita lihat dalam hadis dan huraian para alim ulama. InsyaAllah wa ila liqa hayakumullah. Kita akan jumpa pada besok hari 3 Ramadan. Kita akan lihat perkara ketiga. Apa dia ikhwan? Bila orang tu tidak bertaubat daripada dosa, dia akan kena perkara ketiga. Apa dia? Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Kerja dia semua tak jadi. Pendek kata, tak buat benda haram, tak jadi kerja. Nak cari rezeki, tak buat benda haram, tak boleh jadi rezeki. Hatta dia nak kahwin pun dia kena pakai bomoh. Subhanallah ikhwan. Dia bawa gambar bakal bini dia tu jumpa bomoh. Bomoh dalam botol. Dia layak. Sampai tali tu putih. Kawan tu pengsan. Dan itu pernah saya lihat sendiri ikhwan, seorang yang jumpa bomoh. Dia kata ke saya, dia kata, isteri ini saya kahwin. Saya banyak belanja. Saya ingat hantaran ataupun mas kahwin. Dia kata, tak. Dia kata, mahal banyak bomoh. Begitulah, ikhwan. Dia tak tackle orang dengan fitrah. Dia pakai benda tu semua, dia pakai. Dan saya tengok, saya jadikan ini contoh. Daripada hari dia kahwin, tak ada satu kebahagiaan dia dapat. Masalah demi masalah. Ini dia. Maka insya-Allah panjang umur, sihat badan, kita jumpa pada the same time, the same place, the same channel. Madrasah Ramadan di bawah Pro Media Tajidid. Wa ila liqa hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.